Teruskan. Sentosa, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Salam sejahtera, salam sentosa, salam madani. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada Sentosa mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan tahun 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Sentosa juga ingin mengucapkan tahniah kepada kesemua 56 Yang Berhormat yang telah menang dan mewakili DUN masing-masing di Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih juga kepada pengundi DUN Sentosa yang telah memberi Sentosa banyak undi yang terbanyak ketiga selepas Kinrara dan Subang Jaya. Tahniah diucapkan kepada Yang Berhormat Kinrara dan Yang Berhormat Subang Jaya. Tahniah dan syabas juga saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dan pasukan beliau yang berjaya memacu Selangor menjadi sebuah negeri yang berdaya tahan dan berjaya mencatatkan sejarah dengan rekod penyumbangan tertinggi kepada KDNK negara. Rakyat Selangor perlu berbangga dengan tekad yang tuntas oleh pentadbiran kerajaan negeri hari ini mengunjurkan pada tahun 2024 merupakan tahun yang dianggap bertuah bagi kerajaan negeri. Ini kerana kerajaan negeri pada masa ini mempunyai kebebasan kewangan yang cemerlang di mana kerajaan negeri dijangka melunaskan sepenuhnya utang kerajaan negeri pada tahun 2024 yang berjumlah RM19,207,475.78 yang terdiri daripada pinjaman projek bekalan air dan skim amanah saham Selangor. Isu seterusnya yang Sentosa ingin bangkitkan ialah isu infra. Dalam Belanjawan Selangor 2024, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM357.1 juta iaitu bersamaan dengan 29.8% dari keseluruhan peruntukan yang dicadangkan. Ingin saya sampaikan di Dewan Yang Mulia ini, rakyat memerlukan perkhidmatan yang terbaik daripada semua agensi kerajaan. Walaupun ia PBT, JKR dan semua yang dipertanggungjawabkan. Sentosa ingin memberi penekanan terhadap tahap perkhidmatan dalam mengawal selia infra asas kepada pengguna terutamanya keadaan jalan, lampu dan longkang. Seringkali kita mendengar keluhan daripada rakyat tentang keadaan lampu jalan dan sebagainya. I will skip that part because perkara ini telah pun dinyatakan. Sentosa mencadangkan kepada kerajaan negeri agar memberi fokus kepada lampu-lampu jalan milik JKR dan PBT yang telah berusia puluhan tahun lamanya dan perlu ditukar dengan kadar segera supaya lampu baru yang akan dipasang adalah lebih cerah dan tahan lasak. Tuan Speaker, fakta ketiga saya ingin sampaikan ialah memperkasakan masyarakat India. Besar harapan Sentosa agar kerajaan negeri dapat terus memperkasakan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil di negeri Selangor dengan memperuntukkan sejumlah wang bagi memastikan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil di negeri Selangor dapat sokongan untuk memberi pendidikan yang terbaik di Malaysia. Sentosa yakin kerajaan negeri ada perancangannya untuk tahun 2024. Sentosa ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah berjaya mewujudkan asrama pertama di Malaysia untuk anak-anak daripada keluarga miskin dan miskin tegar yang diberikan kemudahan selesa yang pertama di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Midlands. Inisiatif ini merupakan inisiatif yang pertama di Malaysia dan harus diperluaskan lagi dengan satu lagi di sebelah Ulu Selangor. Selain daripada itu, sudah tiba masanya kerajaan negeri membuat penilaian semula terhadap semua inisiatif bagi memperkasakan masyarakat India terutamanya dalam sektor keusahawanan, golongan belia seperti sistem dan program-program lain di hijrah. Inisiatif ini telah mencapai sasaran kerajaan negeri sepanjang ia dilaksanakan. Sentosa mencadangkan satu inisiatif baru menjelang tahun 2024 yang lebih komprehensif dan mencakupi keperluan semasa bagi memastikan masyarakat India yang tergolong dalam golongan kategori miskin tegar dan B40 dapat keluar dari kepompong tersebut. Yang Berhormat Tuan Speaker dan semua Yang Berhormat yang lain, saya juga ingin merakamkan tahniah dan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar atas kepimpinan beliau yang jelas menjaga hak setiap kaum dan agama di negeri ini.
Hal ini terkait dengan keputusan kerajaan negeri menyelesaikan isu tanah untuk kegunaan kuil dan tokong. Saya yakin Yang Berhormat Exco Banting untuk bantu selesaikan isu tanah di Batu 3 bersama pihak KPJ. Kerajaan negeri perlu menyelesaikan masalah ini dengan sangat harmoni dan tuntas. Carilah jalan penyelesaian dengan pihak KPJ dan tidak memindahkan kuil yang sudah sedia ada di tapak sejak puluhan tahun yang lalu. Mengikut masyarakat setempat, mereka memerlukan kuil itu di kawasan perumahan mereka. Dari segi peruntukan dana rumah ibadat adalah untuk baik boleh bangunan atau bagi tujuan aktiviti pendidikan atau membeli peralatan dan sebagainya. Sentosa mencadangkan tambahkan peruntukan. Walaupun bajet tahun 2024 sudah ada, kita tengok selalu peruntukan diberi dari tahap RM5,000 dan RM10,000. RM5,000 dan RM10,000 tak cukup untuk membuat ubah suai bangunan dan sebagainya. Perlu buat kajian dan tengok mungkin Yang Berhormat Exco Banting boleh membantu lawat kawasan atau kuil masing-masing dan tengok keperluan mereka untuk membantu menjayakan projek mereka. Isu bencana I will skip kerana kesuntukan masa. Fakta kelima ialah Selangor Jobs dan Skills Council, Majlis Kemahiran dan Pekerjaan Selangor. Sentosa menyambut baik usaha kerajaan negeri program TVET, bernilai tinggi menerusi Sekolah Technical Skills Development Center melalui modul yang dibangunkan dengan kerjasama syarikat teknologi tinggi seperti Apple, Festo, Siemens dan Dassault Systems. Hal ini secara langsung akan dapat memberi peluang pekerjaan yang besar kepada warga Selangor, terutamanya golongan belia, dan dianggarkan lebih 100,000 peluang pekerjaan dapat ditawarkan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Fakta keenam ialah pendidikan. Perkara seterusnya yang ingin Sentosa sentuh ialah berkaitan bidang pendidikan. Sentosa ingin mendapatkan penjelasan cara pelaksanaan PTRS untuk masa kini. Sebelum ini, apa yang Sentosa faham adalah PTRS dikendalikan di sekolah oleh pihak sekolah sepenuhnya selepas sesi persekolahan oleh cikgu sekolah masing-masing. Cadangan Sentosa ialah agar PTRS dikendalikan oleh guru daripada sekolah lain selain daripada sekolah sendiri untuk mendapatkan teknik atau perbelajaran atau pengajaran yang baru atau lain. Hal ini secara langsung dapat memberi nafas yang segar kepada para pelajar dan tidak lesu. Selain daripada itu, Sentosa juga mencadangkan PTRS dikendalikan oleh pihak sekolah bersama wakil DUN masing-masing. Hal ini bagi memastikan hasrat utama PTRS diwujudkan agar selari dengan hasrat kerajaan negeri. Di samping itu, Sentosa ingin membawa pengetahuan ke Dewan Yang Mulia ini berkenaan satu perkara yang sangat penting untuk kita sama-sama peka. Masalah para pelajar sekolah rendah yang tidak tahu membaca dan menulis apabila sampai ke sekolah menengah. Hal ini jika tidak dipandang serius akan menyebabkan peratusan pelajar keciciran akan meningkat dan membimbangkan. Sebanyak 269,332 murid sekolah rendah di negara ini dikesan belum mampu menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. Angka ini berdasarkan jawapan lisan Kementerian Pendidikan di Dewan Rakyat yang memaklumkan 6.03% atau 117,656 daripada 1,948,975 murid sekolah rendah di sekolah negara ini belum menguasai tahap penguasaan minimum. Sentosa mencadangkan agar PTRS dimulakan daripada sekolah rendah dan memberi kelas intervensi pemulihan supaya mereka menguasai 3M sebelum ke sekolah menengah. Bak kata pepatah Melayu, meletup buluh biarlah daripada rebung dan sediakan payung sebelum hujan agar masalah keciciran dapat diatasi lebih awal. Isu penguasaan 3M tidak harus dipandang remeh atau sebelah mata sahaja kerana dalam era globalisasi kini, pendidikan mesti diberi keutamaan untuk membasmi buta huruf dan keciciran. Generasi yang berilmu berketerampilan untuk menyumbang kesejahteraan bangsa dan negara. Harapan Sentosa, Tuan Speaker, memang
Tiga perkara yang saya ingin bentangkan ialah berkenaan dengan permintaan Sentosa untuk pasar awam. Memang ada kerja-kerja dibuat oleh PBT, tetapi memang keperluannya amat diperlukan oleh masyarakat Dun Sentosa kerana tidak ada pasar awam di Dun Sentosa. Kedua ialah Masjid Al-Barakah. Permintaan untuk Masjid Al-Barakah, satu-satunya masjid di Dun Sentosa, perlu diberi perhatian khusus kerana daripada keseluruhan 90,000 pengundi, 15% adalah masyarakat beragama Islam. Kita patut memberi fokus dan saya minta jabatan-jabatan atau agensi pejabat tanah dan PBT untuk memainkan peranan untuk memastikan Masjid Al-Barakah diberi perhatian. Selain daripada itu, permintaan Dewan Serbaguna Sentosa. Pada penggal yang lalu saya telah bentangkan berkenaan dengan Taman Sentosa, di mana dalam Taman Sentosa ni ada 25 taman. Dan di dalam Taman Sentosa ini dinamakan Taman Sentosa. Saya minta untuk tukar naik taraf status taman kepada bandar. Saya harap MPK Majlis Perbandaran Kelang akan memberi perhatian khusus. Akhirnya, Yang Berhormat Tuan Speaker, dalam Dewan Yang Mulia ini, Sentosa menyera agak semua ahli Dewan Negeri untuk membawa isu rakyat, berlandaskan fakta dan tidak menjadikan Dewan Yang Mulia ini sebagai satu panggung pementasan politik untuk bermain persepsi saja. Saya hormat dengan Yang Berhormat Ulu Kelang yang mantan menjadi Menteri Besar. Beliau telah memainkan peranan dia sebagai Menteri Besar, telah membawa banyak program. Ya, memang masa itu bawa Pakatan Harapan. Ya, masa Pakatan Harapan. Masa itu pembangkang juga telah memberi sokongan kepada beliau dan sewajarnya Yang Berhormat Ulu Kelang terus bekerjasama dengan memberi nilai tambah kepada dasar-dasar kerajaan negeri dan bukannya mencari salah. Tahniah diucapkan kepada Yang Berhormat Air Tawar, Ketua Pembangkang Pengai lalu Tuan Rizam, bagaimana beliau ketika menjadi Ketua Pembangkang Negeri Selangor selalu mencadangkan yang terbaik untuk kerajaan semasa berfungsi dengan lebih baik, untuk berfungsi dengan lebih baik. Jika malu bertanya, maka akan tersesat jalan dan berasakan kita di jalan yang betul. Titah Yang di-Pertuan Agong sebelum ini juga sering kali mengingatkan agar semua parti politik untuk bekerjasama bagi memastikan perkhidmatan dan kebajikan rakyat terbela. Titah Yang di-Pertuan Agong juga sewajarnya dicerap dan difahami seikhlas hati jika Yang Berhormat benar-benar seorang yang menjunjung prinsip rukun negara. Kerjasama duihala antara kerajaan dan pembangkang ini secara langsung dapat mengetepikan kepentingan peribadi dan meletakkan kepentingan rakyat sebagai tunjang menjadi ahli Dewan Negeri. Sesuatu keputusan yang dibuat oleh kerajaan negeri yang dipertikaikan sekarang, harus kita sedar setiap keputusan ini diambil oleh semua pihak berkewajipan bersama, bukannya hanya seorang saja. Keputusan diambil secara kolektif dan bersama. Yang Berhormat Tuan Speaker, hari ini Sentosa belajar banyak dari pembahas yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sentosa juga ingin kongsikan ayat suci daripada Satguru Citramutu Adigelar dalam bahasa Tamil, memberitahu Oruvarai kurai pagarade. Artinya ialah, marilah kita jangan sibuk mencari salah orang lain dan memburukkannya, tetapi sentiasalah menilai kelemahan diri dan berusaha memperbaikinya. Marilah kita bersama-sama menjayakan agenda rakyat. Izinkan saya mengakhiri perbahasan saya dengan serangkap pantun. Emas perak intan swasta, cantik bersinar cahaya berkilauan. Biar berbeza agama dan bangsa, ayo bersama kukuhkan perpaduan. Sentosa mohon sokong Pelajaran 2024. Terima kasih.